Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Kalimah waqala, huruf alif panjangkan 2 harakat, mad asli. Lahum, hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun. Mim mati jumpa apa? Jumpa nun, iaitu selain daripada ba dan mim. Mim mati dibaca dengan jelas dan terang. Hukumnya izhar syafawi. Jelas dan terang, kita sebut mim mati tak dengung. Nabiyuhum, hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun. Mim mati jumpa apa? Jumpa dengan hamzah, iaitu selain daripada ba dan mim, hukumnya izhar syafawi. Jelas dan terang, kita sebut mim mati. Inna, nun bersabdu, dengung pada nun bersabdu. Wajib gunnah kat sini. Ayata, huruf hamzah mendahului huruf mad. Hukumnya mad badal, 2 harakat. Mulkihi, huruf ha dhamir. Selepasnya ada huruf ya kecil. Atasnya ada alamat mad. Alamat mad kita akan baca panjang. Panjang mana tengok dia jumpa apa? Dia jumpa hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah. Kita akan baca dengan kadar 4 harakat. Hukum di sini namanya mad silah tawilah. Kalau kita berhenti di sini, wakaf dekat sini, maka tidak ada mad. Matikan saja. Contohnya, inna ayata mulkih. Itu kita wakaf. Kalau kita sambung, barulah ada mad dekat sini, kadarnya 4 harakat. Mulkihi an. An, nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idghamkan nun ni. Masukkan ya ni dalam nun beserta dengung. An jadi ay. Ya'tiyakumut, jumpa huruf alif lam. Atas huruf alif, jumpa kepala huruf sad, simbol bagi hamzah wasal. Maka kita pergi ke huruf selepasnya, iaitu huruf lam. Hukum lam mati. Atas huruf lam ni tidak ada simbol apa-apa. Selepas lam ada sabdu. Maka lam ni hukumnya dibaca dengan idgham. Idgham syamsi. Idghamkan lam ni. Maka lam ni kita tak nampak dah sebutannya. Terus masuk huruf ta. Kenapa? Ta dah masuk dalam lam. Ta dah diidghamkan dalam lam. Ayyatiyakumul. Kita tak baca kumul, tapi kumut. Terus pergi ke huruf ta. Atta, huruf alif ma asli 2 harakat. Bu, huruf waw ni ma asli 2 harakat. Fihi, jumpa huruf ya, 2 harakat di sini. Saki, jumpa huruf ya lagi, 2 harakat di sini, ma asli. Sakinatun, tun tanwin baris 2 di depan bertemu dengan huruf mim. Tanwin jumpa huruf mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Memasukkan ataupun mengidghamkan tanwin ni dengan huruf mim. Sakinatun, tun jadi tum, tutup mulut beserta dengung. Mir rabbikum. Nun mati, atas huruf nun tidak ada simbol apa-apa. Bertemu dengan huruf ra. Hukumnya idgham bila gunnah. Mengidghamkan nun tadi dengan huruf ra tanpa dengung. Maka kita baca min tu jadi mir. Terus masuk ke ra tanpa dengung. Terus saja mir rabbikum. Jangan lama sangat, jangan baca mir rabb. Terus saja mir rabbikum. Rabbikum hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun.
mim mati jumpa waw, bukan selain daripada ba dan mim. Hukum mim ni dibaca dengan izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut mim mati. Wa baqiyatum tanwin jumpa huruf mim, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, mengidghamkan tanwin ni. Baqiyatun, tun jadi tum beserta dengung. Mim bersabdu. Bila mim bersabdu, sama macam nun bersabdu, kita pun dengung dua harakat di situ. Wajib bergunnah. Mimma, ma ni huruf alif, ma asli dua harakat. Taraka alu. Alu huruf hamzah mendahului huruf mad. Hukumnya mad badal. Musa, mu, waw ni ma asli dua harakat. Sa, jumpa huruf alif kecil ni dua harakat di sini. Wa alu, huruf hamzah mendahului huruf mad. Mad badal. Haruna, alif kecil ni, waw ni dua-dua ni dua harakat. Tahmiluhul, jumpa huruf alif lam. Atas huruf alif ni ada hamzah wasal. Terus pergi ke huruf selepasnya huruf lam. Hukum lam mati, atas huruf lam ni ada alamat sukun. Selepas lam tidak ada sabdu. Maka lam ni dibaca hukumnya dengan izhar. Mengizharkan lam ni. Izhar qamari. Tahmiluhul, jelas sebut lam mati. Malaika, jumpa huruf alif kecil. Atas huruf alif kecil ni ada alamat mad. Jumpa apa? Jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Hukumnya mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kita baca dengan kadar 4 harakat. Malaikah, bila kita waqaf pada huruf ta bulat ni, ataupun ta marbutah, maka kita akan waqaf dengan sebut huruf ha. Dan kat sini ada alamat waqaf, waqaf jim. Jim, jaiz, harus berhenti. Inna, nun bersabdu, dengung dua harakat. Inna fi, dua harakat di sini, huruf ya ni, mak asli. Zalika, alif kecil ni, dua harakat di sini. La'ayatan, la'a, jumpa huruf hamzah. Huruf hamzah mendahului huruf mad. Huruf hamzah mendahului huruf alif ni, mad badal. La'ayatan, tan, tanwin, baris dua di atas, jumpa lam. Tanwin, jumpa huruf lam, idgham bila gunnah. Mengidghamkan tanwin ni dengan tanpa dengung. La'ayatan jadi la'ayatal lakum. Terus pergi ke huruf lam. Lakum hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun. Mim mati jumpa dengan hamzah, iaitu selain daripada ba dan mim. Kita baca mim ni dengan izhar. Izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut mim mati tak dengung. Nun mati jumpa kaf. Nun mati jumpa ta. Kedua-duanya ighfa hakiki. Kita pun mengighfakan nun mati ni. Sebutnya dengan sama-sama dengan tidak jelas. Beserta dengung. Tum. Tum hukum mim mati. Atas huruf mim tak ada simbol apa-apa. Kosong. Mim jumpa apa? Mim jumpa mim. Mim jumpa mim. Idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir. Mengidghamkan beserta dengung. Mislain tu huruf serupa. Mim jumpa mim ni huruf dia sama. Hurufnya sama. Saghir kecil. Kecil tu dalam hukum tajwid ni. Saghir tu bukanlah masuk kecil. Jadi dua. Satu idgham kabir. Satu lagi idgham saghir. Saghir tu ialah huruf pertama mati. Huruf kedua ni ada baris. Bagi idgham kabir, dua-dua huruf ni ada baris. Tetapi kita, mazhab kita ataupun imam kita, Imam Hafs an Asim mengikut tariq Imam Syatibi, kita tidak ada idgham kabir. Kalau idgham kabir, dia dua-dua huruf ni ada baris. Contohnya kalimah ma salakakum. Kan, jadi ada imam qiraat yang dia ada idgham kabir. Contohnya Imam Abu Amru. Pada ma salakakum, dia pun idghamkan. Jadi ma salakum. Itu contoh. Kita punya Imam Hafs an Asim mengikut tariq Imam Syatibi, tidak ada idgham kabir. Kita punya huruf pertama ni mati. Maka kita sebut saghir. Jadi dengung kat sini. Kuntum
Minin jumpa huruf ya iaitu huruf mat. Kemudian kita matikan. Sukunkan nun ni sebab kita nak waqaf. Hukumnya mat arid lis-sukun. Ada mat, ada panjang sebab mendatangnya sukun. Dekat mana sukun? Dekat sini. Boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Maksud ayat 248. Dan Nabi mereka iaitu Nabi Samuel berkata lagi kepada mereka, iaitu pemuka-pemuka daripada Bani Israel. Sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya yang Allah pilih ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu. Dan dalam tabut itu berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Nabi Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Antara tafsiran kepada ayat ini ialah Nabi Samuel ni pun berkata kepada pemuka-pemuka orang-orang besar daripada Bani Israel, yang mana mereka ni tidak bersetuju dengan pemilihan Talut sebagai raja mereka. Lalu Nabi Samuel berkata, yang ini daripada Allah. Allah yang lantik Talut ni, maka ada tanda-tanda bukti yang mana bukanlah daripada Nabi Samuel yang pilih raja ni, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu akan datang kepada mereka peti tabut. Tabut ni pandangan ulama ialah peti pusaka. Peti pusaka peninggalan Nabi Musa AS. Dalamnya ada Taurat. Ada naskah asli kitab Taurat di dalam tabut tu. Kemudian ada juga sebahagian daripada peninggalan Nabi Musa. Kat sini ada banyak pandangan. Ada kata ada tongkat Nabi Musa. Ada juga makanan manna. Pelbagai lagi. Maka tabut tu akan dibawa oleh malaikat. Dia datang sendiri je. Dia akan sampai kepada penduduk Bani Israel yang dibawa oleh lembu yang akan datang kepada mereka dipandu oleh malaikat. Maka sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut tu sebagai bukti kalau betul-betul kamu beriman. Dan hal ini juga sebagai suatu motivasi kepada mereka ni supaya mudah-mudahan semangat mereka jadi kuat bila dengar tabut ni akan kembali kepada mereka. Kerana dahulunya bila mereka nak berperang, mereka akan bawa tabut ni sebagai simbolik, sebagai syiar mereka. Mereka bangga dengan tabut tu sebagai simbol kekuatan mereka. Tapi bila mereka pernah kalah dengan bangsa Palestin ataupun Amalek, maka peti tabut tu dirampas oleh mereka. Dirampas oleh orang di Palestin ataupun bangsa Amalek yang rampas. Peti tabut yang disebut oleh pandangan ahli tafsir daripada kayu cendana bersalut emas telah pun dirampas. Tapi orang yang merampas tu, mereka ni tak dapat manfaat daripada tabut tu. Mereka dapat masalah, mereka dapat penyakit dan sebagainya. Maka, mengikut cerita, kalau cerita di sisi bangsa Amalek tu, mereka pun nak pulangkan semula. Sebab mereka rasa sial, mereka pegang peti tabut ni. Maka mereka pun hantar, letak di atas pedati yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Bawa. Lembu tu berjalan sendiri tanpa ada manusia yang pandu. Ini yang disebut dalam ayat ini ialah dibawa oleh malaikat. Malaikat yang pandu. Maka sampailah lembu itu yang bawa peti tabut ni kepada tempat Bani Israel itu tadi. Sebagai bukti untuk menyatakan perlantikan Talut betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga memberi motivasi kepada Bani Israel yang mana tabut ni sebagai simbol kekuatan mereka, sebagai syiar mereka ni dah kembali kepada mereka. Jadi kalau mereka nak pergi berperang nanti bersama-sama dengan raja mereka Talut, mereka dah ada syiar mereka, mereka dah ada peti tabut tu, jadi mereka akan jadi semangat dan kuat. Kemudian antara ibrah daripada ayat ini ialah apabila manusia dah lama teraniaya ataupun ditindas, mereka nak kuatkan kembali, mereka memerlukan suatu semangat yang kuat. Perlukan satu motivasi yang kuat. Maka dekat sini selain daripada ada raja, Allah datangkan kepada mereka syiar mereka, iaitu peti tabut tadi. Kemudian orang awam biasanya, mereka kira nak jadi raja tu, nak jadi ketua ni, kenalah orang yang berpengaruh ataupun kaya. Tetapi sebenarnya yang paling layak mengikut ayat ini ialah orang yang paling berilmu, ada pengalaman, ada kemampuan dan akhlak yang baik.
Maka biasalah bila nak pilih kepimpinan akan ada khilaf, akan ada perselisihan. Orang ni nak geng dia, orang ni nak orang ini nak orang yang ini pula. Jadi tak sepakat. Maka kena ada faktor penentu untuk pilih. Maka kalau zaman Nabi Samuel ini, mereka rujuk kepada Nabi. Adapun zaman kita sekarang ini dalam Islam, pemilihan ketua ni melalui syura. Dan melalui syura tu, yang syurakan tu siapa? Yang syurakan tu ialah dipanggil sebagai ahli halli wal aqdi. Mereka yang ada autoriti di kalangan para ulama dan kepimpinan yang memilih dia. Mereka mesyuarat untuk pilih ini ketua kita. Dan ada syarat-syarat kepimpinan tadi. Kalau dalam ayat ini ialah orang yang Talut tu dipilih sebab dia berilmu dan dia tubuh dia kuat. Maka syiar ini juga kalau dalam peperangan zaman Rasulullah, adanya bendera yang dibawa oleh para sahabat di medan perang. Mereka para sahabat ni bergila-gila, sungguh-sungguh menjaga syiar ini. Sehingga ada para sahabat yang sampai putus tangan kanan, dia pegang pula bendera tu dengan tangan kiri. Panji disebut. Bila tangan kiri dah putus, mereka peluk pula. Nak menyatakan bahawa syiar ni sangat penting.